إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan iradah itu bersamaan dalam maknanya. Ini kita dah perbetulkan, yaitu dan al-masyiah, tambah di situ al-masyiah. Al-masyiah dan iradah itu bersamaan dalam maknanya. Dalam matan dia kata ma yasha yurid, hayyun alimun qadirun muridu, sam'i basirun ma yasha yuridu. Yasha di situ maknanya yasha, yaitu berkehendak. Yurid maknanya juga berkehendak. Jadi daripada yasha dengan yurid, masyiah dan juga iradah. Sebab itu dalam bahasa Arab pun dikatakan masyiatullah, yaitu kehendak Allah. Iradatullah pun maknanya kehendak Allah. Jadi kata musannif, dan al-masyiah dan iradah itu bersamaan dalam maknanya. Kalau kita kata masyiah, itulah makna iradah. Iradah itu adalah makna masyiah. Atas kata jumhur ahli sunnati wal jamaah. Atas artinya menurut kata, yakni pendapat jumhur, majoriti ahli sunnah wal jamaah. Halnya khilaf, yaitu tidak sama pandangan dengan kata, yaitu dengan pendapat orang Mu'tazilah la'natullahi alaihim. La'natullahi alaihim, la'natullah ni daripada la'natun maknanya masdar. Masdar ini isim, tidak terkait dengan masa. Jadi maknanya penggunaan la'natullah ini dia lebih memberi kesan berbanding dengan penggunaan la'anahullah. Serupa juga macam rahimahullah dengan rahmatullahi alaih. Manakah yang lebih memberi bekas, memberi kesan, maknanya lebih mantap penggunaannya, yaitu dengan rahmatullahi alaih. Kenapa? Karena rahmatullah itu tidak terkait dengan masa. Maknanya mana-mana masa sekalipun, dulu, sekarang, akan datang, Allah merahmati dia. Kalau rahimahullah itu fi'il madhi, yaitu past tense, maknanya dulu Allah merahmati dia, tapi maknanya apa? Pasti Allah rahmati dia. Serupa juga Allah yarham. Allah yarham maknanya sekarang dan akan datang. Itu dipanggil fi'lul mudhari'. Tapi kalau rahmatullahi alaih dari sudut balaghahnya,
dia tidak terkait dengan masa. Demikian laknatullah. Laknatullah iaitu laknat Allah ke atas mereka pada setiap masa, tak kiralah dulu, sekarang dan juga akan datang. Jadi dikatakan Mu'tazilah laknatullahi alaih, tapi ini bahasa dia agak kasar lah ya. Mu'tazilah ni ada ulama yang hebat-hebat, di antaranya Al-Imam Zamakhsyari. Beliau itu bermazhabkan mazhab Imam Syafi'i, tetapi dia punya fahaman akidahnya fahaman Mu'tazilah. Baik. Jadi al-masyiah dan iradah itu satu makna. Dan yang berkata dengan kata yang qadim atas sekalian maklumnya. Baik. Dan yang berkata ini masih lagi menyatakan sifat Allah Ta'ala, yaitu mutakallim, mutakallim. Dan yang berkata yakni Allah Ta'ala itu dengan kata, dengan perkataan yang qadim, maknanya yang tidak berpermulaan, kalam yang mukhalafah lil hawadis, kalam yang tidak sama dengan kalam makhluk. Kalau kalam makhluk ada bahasanya, ada hurufnya, ada suaranya, ada dahulu, ada kemudian, itu kalam yang hadis nama dia. Maka lawan daripada kalam yang hadis itu adalah kalam yang qadim. Maka kalam yang qadim itu ada pada zat yang qadim, yakni Allah Ta'ala. Maka kalam yang hadis itu ada pada zat yang hadis, yakni segala makhluk. Maka Allah berkata-kata dengan perkataan yang qadim, maknanya tidak sama dengan perkataan makhluk, tidak berpermulaan, tidak dahulu, tidak kemudian, tidak berbahasa. Karena itu adalah kalam makhluk yang ada dahulu, kemudian ada bahasa, ya, ada huruf, ada suara. Baik. Atas sekalian maklumnya, atas sekalian yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang diketahui oleh Allah Ta'ala itu berupa yang wajib, yang harus, dan juga yang mustahil. Allah mengetahui hakikat zat dirinya. Hakikat zat diri Allah Ta'ala itu adalah wajib, maknanya wajibul wujud Allah Ta'ala itu. Dan juga Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, Allah Ta'ala kudrah, Allah Ta'ala iradah. Bagaimanakah hakikat sifat kudrat iradah, bagaimana rupanya? Karena sifat kudrah, iradah dan segala sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Kalau sifat yang bangsa ada artinya dapat dilihat, tetapi tidak ada makhluk yang dapat melihat akan sifat ma'ani itu sekarang. Bila dapat dilihat? Di akhirat besok apabila Allah bukakan hijab. Yang mengetahui hakikat zat dirinya yang wajib itu siapa dia? Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang wajib itu Allah menyebutnya dengan perkataan yang qadim lagi azali. Mustahil, sebagaimana Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki bapa, lam yalid wa lam yulad. Allah itu lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, Allah tidak dilahirkan daripada orang lain. Maka itu menunjukkan apa dia? Allah menyebutkan perkara yang mustahil, sedangkan perkara mustahil itu sudah maklum di dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu dikatakan berkata dengan perkataan yang qadim atas sekalian maklumnya yang diketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya. Maka demikian perkara yang harus. Perkara harus apa dia? Yaitu segala perkara yang bukannya wajib dan bukan mustahil. Maka Allah menuturkannya dengan perkataan yang qadim lagi azali. Maka oleh kerana itu kalam Allah Ta'ala ini berta'alluq dia kepada perkara wajib, mustahil dan juga harus. Sebagaimana ilmunya yang berta'alluq dengan segala yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Maka segala yang diketahui
wajib, mustahil, harus itu dinamakan ma'lum. Maka Allah berkata dengan perkataan yang qadim lagi azali terhadap sesuatu yang sudah dimaklum di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah itu keadaannya berkata-kata, tetapi perkata-kata Allah Ta'ala itu adalah mukhalafah lil hawadis. Itu aja. Kalau sebut je mukhalafah lil hawadis, maknanya apa jua sifat perkataan makhluk tidak ada pada Allah. Baik. Syahdan makna lanjutan daripada kalam yang sebelumnya. Kalam tu maknanya perbahasan yang sebelumnya, ini lanjutan dia. Syahdan setengah daripada sifat ma'ani. Maknanya sebahagian daripada sifat ma'ani yang 7 itu ada lagi sifat ma'ani tambahan. Ini kata sebahagian ulama, terutamanya daripada manhaj atau metod Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang kita sebut dalam khutbah tu kan, berpegang dengan fahaman akidah Ahlus Sunnah yang dihimpun, bukan yang direka. Maknanya kalau yang direka apa dia? Benda tak ada direka. Ini bukan mereka. Ini adalah benda ada, cuma ulama kita iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menghimpunkannya dalam bentuk Fannun Mudawwan. Fannun Mudawwan makna satu ilmu yang ditulis, yang dibukukan. Yang dibukukan. Jadi boleh menjadi rujukan orang. Demikian fiqh pun begitu juga. Fiqh begitu juga. Daripada dalil-dalilnya, daripada Al-Quran, daripada hadis, maka ulama kita Imam Asy-Syafi'i dia menghimpunkan dan menggali hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan kaedah Imam Syafi'i. Bukan dia mereka-reka, tidak, tapi menghimpunkan. Demikian Al-Imam Abu Mansur, beliau juga bukan mereka tetapi menghimpunkan, termasuk Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka menurut Abul Hasan Al-Asy'ari sifat ma'ani itu 7. Maka ditambah di sini syahdan, setengah daripada sifat ma'ani pula takwin, tambah lagi 1. Maknanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, takwin, idrak. Tambah 2 lagi. Baik. Kalau takwin ada kaunuhu mukawwinan. Kaunuhu mukawwinan. Baik. Kemudian kalau kita kata idrak, ada tambah 1 lagi. Kaunuhu mudrikan. Kalau begitu berapa jumlah semua sifat? Bukan 20 sifat jadi dia. Jadilah dia 24 sifat. Tambah 4 lagi tadi. Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Tapi ini tidak sepakat ulama. Yang mengenengahkan itu adalah daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini cuma khilaf dalam masalah akidah, bukan masalah usulul aqaid, cuma dalam masalah furu'ul aqaid, yaitu perkara-perkara furu' di dalam akidah yang jikalau berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama usuluddin tidak membawa kepada murtad atau menjadi kafir. Baik. Syahdan setengah daripada sifat ma'ani pula, iaitu takwin atas mazhab, yaitu atas menurut mazhab Imam Abu Mansur Maturidi. Walhal Abu Mansur Al-Maturidi, tapi dia letak Abu Mansur Maturidi. Ini bahasa orang kampung biasa guna. Jadi bijaknya pengarang kitab ini,
dia menggunakan iaitu lafaz yang biasa digunakan oleh orang kampung zaman itu. Zaman kita Abu Mansur Al-Maturidi ni baru kita dengar. Dulu kita tak pernah dengar kata Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab itu dalam khutbah Jumaat kita letakkan dua nama ini supaya anak-anak kita jangan lupa Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Karena bila sebut sahaja ahli sunnah besok dah terpacak dalam kepala dia, ahli sunnah itu adalah metod yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah ahli sunnah. Baik. Maka orang dulu biasa menyebut Abu Mansur Maturidi. Mudah-mudahan akan datang ni perkataan ini lebih popular lah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Biar anak kita kenal ini akidah dia. Baik. Dan yaitu apa? Takwin tersebut, yaitu dia merujuk kepada takwin. Dan yaitu takwin itu adalah qadim. Makna sifat yang qadimah. Sifat yang qadimah itu menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kepadanya, itu kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Artinya menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat ma'ani itu bukanlah 7, tetapi ditambah lagi 1. Dulu tambah 1 dah al-idrak, ni tambah 1 lagi at-takwin. Baik. Dan iaitu qadim kepadanya. Halnya yakni sifat takwin itu khilaf, tidak selari, tidak selaras dengan mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka yang muktamadnya yang mana? Adakah daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Maka muktamadnya adalah yang diputuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tanpa kita merendahkan pandangan yang diutarakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana dua ini adalah tokoh kepada ahli sunnah wal jamaah, macam mak bapak kita juga. Maknanya mak ayah kita, kalaulah bapak kita sindir mak kita, kita tak perlu sindir mak kita. Kita selaku anak diam sahaja, kerana bukan level kita nak turut menyindir mak kita sendiri. Demikian kalau mak kita dia perli bapak kita, perlukah kita perli juga bapak kita? Tak perlu perli. Tak perlu perli. Bahkan kalau sehinggakan ada aib yang terjadi kepada ibu ayah, kita nisbah kepada diri kita, bukan kepada dia. Kan? Bukan kepada dia. Kesilapan dia katakan, kesilapan yang dia buat, dia tulis apa-apa baik katakan salah kat situ. Kita cakap apa dia? Oh, saya yang punya tulisan. Bukan nak menipu, tetapi maknanya kita nak menanggung keaiban dia. Walaupun kan kita yang buat. Itu sebahagian daripada adab kita dengan mak ayah kita. Demikianlah, ya. Kalau dengan imam kita pun begitu juga. Bukan imam sembahyang ni, imam dalam masalah akidah. Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan ini sifat yang qadimah, ini sifat zat. Tetapi menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, takwin, idrak, kedua-duanya bukan sifat zat. Itu sifat fi'il. Sifat fi'il kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah makhluk, bukannya qadim. Ini adalah perbahasan ulama, tetapi sebenarnya terjadi karena sudut pandang yang berbeza sahaja. Baik, hakikatnya menjurus kepada benda yang betul, cuma daripada sudut pandang yang berbeza. Baik, maka iaitu mana sifat takwin dibilang, yakni dikira akan dia,
dibilang itu bina maf'ul kan. Nah, dibilang yakni dikira akan dia yakni takwin sifat fi'il menurut al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Bila sifat fi'il artinya itu baharu, bukannya qadim. Baik. Dan yaitu baharu kepadanya, yakni kepada Abul Hasan al-Asy'ari, al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Menurut pandangan dia, kalau sifat fi'il itu adalah baharu bukannya qadim. Menurut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, takwin itu adalah qadim. Baik. Takwinnya apa dia? Takwin ini dalam bentuk mengadakan dan mentiadakan. Serupa juga macam sifat kudrah. Sifat kudrah itu mengadakan dan mentiadakan. Jadi apakah perbezaan di antara keduanya? Sifat kudrah itu dikatakan mengadakan sesuatu siap untuk diadakan. Sesuatu itu siap atau kita katakan memiliki potensi untuk tidak ada. Maka menidakadakan dia dan menentukan adanya sifat takwin menurut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kalau orang dulu masak nasi menggunakan kayu dan diakhiri dengan bara. Kalau kayu tu kita pasang api dia sampai ke sudah, jadi kita punya beras hitam lagam. Jadi hangit enggak. Tetapi yang menentukan masak tak masak tu apa dia? Dengan bara dia. Maka kayu api yang menyala api dia tadi menentukan menggelegak dia, namanya kudrah. Ketika menentukan masak tak masak dia, bara dia dipanggil takwin. Itu perbandingan dia mudah gitu. Ya, takwin dengan iradah. Baik. Maka menurut al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidak ada takwin. Yang ada cuma iradah, kudrah Allah Ta'ala. Mengadakan dan mentiadakan, menjadikan masa atau tidak menjadikan masa, itu adalah sifat kudrah, bukan takwin. Dan takwin itu adalah dia sifat fi'il di bawah sifat zat, yakni sifat iradah, sifat kudrat Allah Ta'ala. Baik. Dan yaitu mudahnya macam mana tuan-tuan? Ini menurut Abul Hasan al-Asy'ari, dia kata masak ke, tak masak ke, jadi ke, tak jadi ke, itu kudrat Allah Ta'ala. Allah nak mematikan si fulan, Allah nak meniadakan alam, dengan sifat kudrat Allah Ta'ala sudah memadai. Untuk kita kata menurut pandangan Abul Mansur pula, Abu Mansur al-Maturidi, alam ini diciptakan oleh Allah menerima binasa. Maka menentukan binasa atau tidaknya itu ada dengan sifat takwinnya. Tapi benda itu dijadikan berpotensi untuk binasa dengan sifat kudratnya. Itu perbezaan yang sangat kecil. Nah, itu bagi al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi ini khilaf di kalangan orang tua kita. Ya, mereka ini hebat belaka. Kita pun tak terfikir khilaf sampai tahap tu. Ya. Jadi kita peringkat bawahan ni macam mana? Kita hormat dengan kedua-dua pandangan tokoh dalam ahli sunnah wal jamaah. Jangan merendah-rendahkan dia sebagaimana kita mudah merendahkan mana-mana ulama. Senang kita rendah-rendahkan. Ya. Baik. Radhiyallahu anhuma. Makna apa? Radhiyallahu anhuma. Radiya fi'il madhi. Dah. Allah itu adalah fa'ilnya, iaitu pembuat pelakunya. Artinya telah ridha oleh Allah Ta'ala anhuma, daripada Imam Abu Mansur al-Maturidi dan juga Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun dia kata telah ridha, maksudnya apa? Ya Allah, ridhalah kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan ridhalah kepada al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ni dua tokoh ni. Jadi tengok pengarang, dia kata radhiyallahu anhuma, ridhalah, yakni ya Allah ridhalah kepada kedua-duanya. Baik. Seperti barang yang telah tersebut di dalam kitabnya, ya, sebagaimana perbahasan yang telah pun dinyatakan disebutkan di dalam kitabnya
yakni kitab mereka itu, ya. Maknanya kitab yang mana perjalanan atau manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari, ada ulama yang mengarang, termasuk beliau juga mengarang. Abu Mansur Al-Maturidi, ulama-ulama mengarang di bawah dia. Kemudian termasuk juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Namun ulama muhaqqiqin, ulama yang menyaring pandangan tersebut, yang menapis pandangan tersebut, dipandang daripada kekuatan dalil dan sebagainya, maka mereka memutuskan bahawasanya tidak ada takwin dan idrak. Keputusannya begitu. Baik, faedah. Telah tersebut ikhtilaf. Ikhtilaf maknanya apa dia? Perselisihan. Faedah telah tersebut ikhtilaf, yakni perselisihan di antara Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Telah terdapat perselisihan di antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bicara sifat nafsiyah, yaitu dalam membahaskan sifat nafsiyah, yakni wujud, dan sifat ma'nawiyah, yakni kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Dua perkara ini. Baik, macam mana boleh menjadi khilaf, ya? Nafsiyah ini kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yakni wujud itu bukannya sifat, itu adalah ainuz zat. Menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wujud itu adalah satu sifat. Satu sifat. Dia hal yang sabit bagi zat, selama mana zat itu tidak dikeranakan oleh satu kerana. Tetapi kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud itu dia kata bukan satu sifat, akan tetapi adalah ainuz zat, yaitu diri zat itu sendiri. Dia bukan benda yang lain. Contohnya macam mana? Baik, contohnya bila kita mengatakan, katakanlah benda ini ada atau air ini ada. Yang kita nampak ni ada ke atau air yang kita nampak? Yang kita nampak airnya. Adanya mana? Ada tidak dapat kita lihat. Baik, tutup botol ini kita nampak, kita nampak tutup botol tersebut. Apa sifatnya? Biru. Biru itu kita nampak, tutup botolnya kita nampak. Maknanya zat benda ini kita nampak, sifatnya juga kita nampak. Tapi kalau air, yang kita nampak air, yang kita nampak jernih, tapi wujud itu tidak dapat dilihat. Bukan dia dilihat walaupun dia sifat. Oleh kerana itu, ada air ini, maka adalah sifat adanya atau wujudnya. Kalau tidak ada air ini, maka tidak adalah wujudnya. Maka itu dikatakan ain zat, ainuz zat. Seperti katakan dalam piring ini, ada ke tidak air? Tak ada air. Kalau tak ada air, ada ke tidak sifat wujudnya? Automatik tidak ada. Kalau kita katakan cawan ini, ada ke tidak air? Ada. Automatik ada sifat wujudnya kerana ada bendanya. Maka oleh kerana itu, adakah kita klasifikasikan wujud itu sebagai sifat bagi air, atau air itu sendiri adalah makna bagi kewujudan diri dia? Maka kata Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu dia bukannya sifat tetapi menunjukkan kepada ain zat. Kata tuk guru kita, tuk guru lama, dia kata macam mana? Wujud itu artinya, kalau kita kata ain zat atau ainul mawjud, artinya ada sekali, tak ada sekali. Maknanya ada air, maka ada sekali sifat wujudnya. Kalau tak ada air, maka tidak ada sifat wujudnya. Itu dikatakan ada sekali, tak ada sekali. Tidak ada bersekali dengan sifat wujud.
Dan tidak boleh kita pisah-pisahkan pula. Kan? Kalau air di sini meja meja ini ada, automatik adalah sifat wujudnya karena bendanya ada. Tidak pernah terjadi meja dibawa masuk, yang bawa masuk meja wujud tinggal di sini. Tak ada. Dia tak ada sekali. Ada dengan wujudnya pun ada sekali. Itu makna ainul mawjud menurut pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kata Abu Mansur, wujud itu adalah hal, keadaan yang difaham daripada sesuatu yang kita lihat dia ada. Al-halu sabitu lil-zat madamatiz zat ghairu mu'allalatin bi'illah. Itu makna dia kata daripada sifat nafsiyah, yakni wujud. Keadaan itu apa dia? Yaitu terhasil daripada pemahaman terhadap sesuatu yang ada. Seperti kita katakan ini biru, biru yang kita lihat warna biru dan tutup botol. Bila kita katakan biru ini ada pada tutup botol, maka jadilah keadaan tutup botol ini berwarna biru. Maka keadaan berwarna biru itulah dikatakan maknawiyahnya atau hal. Maka sama juga halnya dengan sifat wujud yang dikatakan sebagai hal. Serupa sahaja. Pemahaman daripada adanya tutup inilah, maka kita katakan wujud tutup ini. Maka itu hal. Jadi oleh kerana itu dikatakan menurut Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud itu bukan sifat. Ya, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wujud itu adalah sifat. Khilaf ini khilaf apa dia? Khilaf pada sudut pandang, adakah wujud itu sifat atau bukan, itu sahaja. Namun kewujudan Allah tidak ada khilaf. Kalau khilaf maka terkeluar daripada agama Islam, jadi murtad kalau seorang mengatakan Allah tidak wujud. Yang menjadi perbincangannya adalah wujud itu sifatkah atau bukan sifat, itu sahaja. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Perbahasan ulama kita, wujud ni sifat ke bukan sifat? Itu aja. Ada mengatakan sifat, ada mengatakan bukan sifat. Baik. Jadi akhirnya atas jalan tasamuh, maknanya berlebih kurang kalau istilah kita. Berlebih kurang, ya. Jadi macam mana kita kirakan wujud itu juga merupakan satu sifat menurut Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena bila Allah itu ada, maka sah dikatakan Allah itu mawjud. Mawjud itu sebagai sifat. Maka akhirnya dijadikan wujud itu juga merupakan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu dikatakan daripada sifat nafsiyah, wujud itu berlakulah ikhtilaf antara Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Saya ringkaskan lagi. Maknanya imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, mereka berdua tidak sependapat tentang mana apakah wujud itu sifat atau bukan sifat. Itu sahaja. Khilaf dia, ya. Apakah Allah itu wujud? Yang itu memang sepakat. Tidak ada mazhab ahli sunnah mengatakan Allah tidak wujud. Hatta orang yang tak terima sifat 20 sekalipun. Kalau kita tanya dia Allah itu wujud ke tak wujud, Allah itu ada ke tak ada, pasti dia mengatakan ada. Pasti mengatakan ada. Cuma istilah yang kita gunakan dengan perkataan wujud, mereka tak setuju. Itu sahaja. Dia kata mana ada wujud? Wujud bukan sifat Allah Ta'ala. Suka hati dia lah. Sebab Abul Hasan Asy'ari pun tidak mengatakan sifat. Cuma kewujudan Allah dia tidak menafikan. Ya, masih lagi orang Islam makna dia. Baik, itu pertama. Khilaf daripada sudut sifat nafsiyah, sifat yang bangsa kedirian. Dan maknawiyah, sifat maknawiyah atau sifat haliyah nama dia. Maknawiyah ini kalau kita permudahkan bahasanya adalah
kelangsungan daripada sifat ma'ani. Karena kita memahami adanya kudrah lah, maka keadaannya itu qadir atau qadir. Karena kita memahami Allah itu berkehendak lah, iradah lah, maka adanya kaunuhu muridan, yakni daripada pemahaman kita berdasarkan sifat yang ada pada Allah itulah, maka kita memahami satu yang lain pula, iaitu keadaan Allah yang berkehendak. Karena apa? Karena ada sifat berkehendak pada diri dia. Kita mengatakan kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui itu. Kerana apa? Kerana ada ilmu pada Allah. Kita mengatakan Allah itu keadaannya hidup kerana ada sifat hidup pada Allah Ta'ala. Kita meyakini Allah itu keadaannya mendengar kerana ada pendengar pada Allah Ta'ala. Itu sahaja. Itu dikatakan maknawiyah. Apakah maknawiyah ini? Sifat yang wajib kita tahu ataupun tak wajib? Maka itu khilaf ulama. Dia kata hal ni sifat yang tak sabit pada diri dia, macam nak sabit kepada orang lain. Karena sekadar pemahaman. Maknanya bagaimana? Inilah yang dibahaskan oleh ulama kita, iaitu daripada sudut mana? Wujud pada zihin, tidak wujud pada kharij. Sifat ma'ani wujud pada zihin, wujud pada kharij. Sifat salbiyah tidak wujud dia pada zihin dan tidak wujud pada kharij pula. Baik. Ini semua perbincangan ulama lah. Apa makna wujud pada zihin, pada kharij ni apa dia? Iaitu wujud pada pemikiran, tidak wujud pada realiti yang sebenar, sehingga sifat itu dapat kita lihat dengan mata kepala. Itu sifat hal nama dia. Kalau ma'ani apa dia? Wujud pada zihin, pada pemikiran, dan dapat dilihat dengan mata kepala. Itu dikatakan wujud pada zihin, wujud pada kharij. Maka sifat ma'ani itu wujud pada zihin, wujud pada kharij. Akal tidak dapat menolak, bahkan dapat dilihat di akhirat besok. Maknawiyah, akal tidak dapat menolak tetapi tidak dapat dilihat. Maka bagaimana keadaan dia? Dia cuma sifat haliyah. Maka berlaku lagi khilaf di kalangan imam kita, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi ulama muhaqqiqin, ulama yang kemudian ini yang menyaring pendapat dan mengeluarkan dalil, itu dipanggil muhaqqiq. Masalah itu dikeluarkan, digali segala dalil dia, diambil segala hukumnya. Setelah itu mereka memutuskan bahawa maknawiyah merupakan sifat, bahkan wajib diketahui. Tapi kalau sebahagian mengatakan tak wajib diketahui, macam mana? Tidak berdosa, tidak menjadi dosa pula. Baik. Kemudian termasuklah iaitu puak Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani, mensabitkan sifat ma'nawiyah. Terbalik pula. Dia kata ma'ani, mana ada ma'ani? Yang ada ma'nawiyah aja. Keadaan Allah yang berkuasa, tapi bukan dengan sifat kudrat. Zatnya yang berkuasa, zatnya yang berkehendak, bukan dengan sifat kudrah, dengan sifat iradah. Ini kata Mu'tazilah pula, Baik, tapi kita tak bawa sampai ke situ. Khilaf yang kita nak bincangkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Kerana apa? Kerana kepada Imam Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maksud dia, bahawasanya sesungguhnya maklum kita itu dua bahagi. Maklum tu apa dia? Sesuatu yang diketahui itu ada dua je. Apa dia? Dan iaitu maklum kita itu ada kalanya maujud dalam kharij dan zihin. Ini dia tadi yang saya sebutkan tadi, Perhati baik-baik.
Ini kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, benda yang maklum tu dua je. Kalau benda yang memang dia wujudiyah ataupun haliyah, tidak kita bincangkan adamiyah dan juga subutiyah. Pening kita tuan ya. Ada subutiyah, ada adamiyah, ada wujudiyah, ada haliyah ya. Baik. Itu tak payahlah kita ambil yang banyak-banyak tu, jadi susah kan. Ambil yang dua ni je. Dia kata yang maklum itu dua je. Pertama apa dia? Ada kalanya maujud, artinya ada. Maujud dalam kharij, iaitu maujud dalam kharij maknanya secara realitinya, secara yang pastinya perkara itu dapat dilihat. Itu dikatakan maujud dalam kharij, dapat kita lihat. Contoh mana? Ni biru ni. Biru ni apa dia? Ini sifat ke bukan sifat? Sifat. Warna kan sifat. Kita kata tutup botol yang berwarna biru, maka berwarna biru itu sifat dia. Dapat dilihat atau tidak? Dapat. Maka ini katanya maujud dalam kharij. Baik, satu. Dan zihin. Zihin maknanya dalam akal kita. Munasabah kita mengatakan memang berwarna biru. Dalam akal kita juga boleh membayangkan dia berwarna biru. Secara realitinya juga boleh kita lihat warna biru ini. Maka dipanggil dia maujud dalam kharij, maujud dalam zihin. Baik. Ada benda yang maujud dalam zihin. Ini cerita nanti. Dan ada kalanya maklum dalam kharij dan zihin. Ya. Ada kalanya maklum dalam kharij dan zihin, makna tidak wujud tapi dimaklumkan di dalam zihin semata-mata. Bagaimana? Ini contoh dia. Dia akan bahas nanti. Yang pertama tu apa dia? Nanti dia akan sebut apa yang dimaksudkan tadi. Ini maknanya maklum dalam kharij dan juga dalam zihin. Ya. Tetapi kemudah-mudahannya bukan maklum, tapi ma'dum. Ma'dum nama dia, bukan maklum ya. La'alla shawab. La'alla shawab iaitu ma'dum. Dah masuk waktu dah. Ma'dum tu makna apa? Makna tak ada. Makna tidak wujud pada kharij, tidak wujud pada zihin. Tak munasabah dia wujud. Seperti apa dia? Ini panggil sifat salbiyah. Itu sifat adamiyah. Tak ada. Seperti binasa. Binasa itu ada tak pada Allah Ta'ala? Tak ada. Secara zihin pemikiran kita juga menafikan. Secara realiti dapat dilihat tidak ada mantak ada langsung. Isteri Allah Ta'ala pun begitu juga. Maka oleh kerana itu sifat salbiyah itu dikatakan sifat adamiyah, makna tak wujud pada kharij, tak wujud pada zihin. Tapi sifat ma'ani dia wujud pada kharij, wujud pada zihin. Maknanya boleh kita lihat secara dengan mata kepala dan kita tidak dapat menolak dengan kepala kita, dengan akal kita. Tapi yang satu lagi ini adalah iaitu dia berbentuk ma'dum yang secara realitinya tak ada dan kita fikir pun dia memang tak ada. Seperti tadi itulah binasa Allah Ta'ala itu mustahil. Maka binasa Allah Ta'ala ni apakah sifat yang boleh menunjukkan kepada tidak binasa? Baqa. Itu namanya baqa. Baqa makna apa? Tidak binasa. Apa makna tidak? Tidak itu salbi. Maka sifatnya namanya sifat salbiyah. Pemahaman daripada penafian terhadap iaitu fana atau binasanya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nanti kita ambil balik iaitu ada kalanya maujud dalam kharij dan zihin. Kita ulang baliklah ya. Nanti kita akan datang kita ulang balik kerana ada sambungannya depan ini ya. Kalau kita tinggalkan nanti takut tergantung macam tu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.